Salam sejahtera, saya Muhammad Hamzani bin Hamzah, Ketua Kumpulan 3, dan ini adalah ahli-ahli saya iaitu Max Sharil Inja anak Andrew, Fresila Seni anak Mawan, Natalie Cerin anak Johnny, Siti Aisyah binti Asman, Nur Ain Fitri binti Zainuddin, dan Muhammad Lutfi Amirul bin Jeffrey. Pada kali ini, kumpulan kami ingin membentangkan tugasan iaitu Culture Industrial. Industri kreatif mempunyai nama lain iaitu industri kreatif dan budaya, industri digital, industri kreatif dan ekonomi kreatif. Kepelbagaian aktiviti ekonomi ini mempunyai hubung kait dengan pengiklanan dan produksi, dan ini dirujuk sebagai industri kreatif. Muzik, fashion, sastra dan sebagainya adalah contoh industri di bawah naungan industri kreatif. Industri ini mempunyai kaitan rapat dengan kreativiti, bakat dan kemahiran individu, dan berpotensi untuk memberi pendapatan dan pekerjaan melalui harta intelek sama ada dari segi penghasilan dan eksploitasi. Mengikut statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menganggarkan bahawa ekonomi kreatif Malaysia menyumbangkan 1.9% daripada KDNK negara. Sektor ini telah mendapat kesan buruk menjelang COVID-19. Pertengahan 2021, 77% telah kehilangan pendapatan mereka. 75% lagi pekerjaan pasaran telah menurun dan 8% tempat seni ditutup serta-merta. Pada bajet terkini iaitu 2022, 258 juta ringgit telah diperuntukkan untuk menggiat semula dan meramalkan rancangan untuk industri ini. Saya Fresila Seni, saya akan membentangkan tentang industri kreatif. Definisi bagi industri kreatif ialah industri-industri yang melibatkan kreativiti individu, keterampilan, dan bakat yang mempunyai potensi bagi menjana kekayaan serta penciptaan peluang pekerjaan melalui pengalakan dan pengeksploitasian harta intelek. Dengan kata lain, industri ini merujuk kepada seni untuk ekonomi yang melibatkan individu-individu yang berbakat, pihak korporat, dan memberi impak kepada negara dari segi pendapatan negara, iaitu untuk ekonomi negara serta imej negara. Seterusnya, terdapat pelbagai aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan penghasilan dan pengkomersialan kreativiti idea dan pengetahuan. Industri kreatif ini terdiri daripada beberapa kategori iaitu yang pertama, industri kreatif multimedia. Industri kreatif multimedia ini juga terdiri daripada 4 bidang iaitu penerbitan filem dan TV, periklanan, seni reka dan akhir sekali iaitu animasi dan kandungan digital. Seterusnya, industri kreatif seni budaya. Bagi industri kreatif seni budaya, industri ini terdiri daripada craft, seni visual, seni muzik, seni persembahan, penulisan kreatif, dan akhir sekali iaitu fashion dan tekstil. Seterusnya, industri kreatif warisan budaya. Industri ini merupakan industri berkaitan warisan budaya seperti aktiviti muzium, akrab, dan pemulihan serta pemeliharaan. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Natalie Cerini anak Johnny. Saya ingin membentangkan bahagian definisi anyaman.
Anyaman menggunakan mesin tenun yang dikendalikan oleh tangan atau kuasa. Tenunan ialah proses mencipta fabrik dengan menganyam dua set helai supaya ia bersilang antara satu sama lain, biasanya pada sudut tepat. Anyaman menggabungkan elemen melendingkan dan wave untuk menghasilkan struktur tenunan dikenali sebagai tenunan. Kain merupakan satin, kepal, dan tenunan biasa adalah 3 jenis asas. Kuantiti benang meledingkan dan pengisi setiap inci persegi bersama-sama dengan kiraan benang mentarifkan betapa ketat atau hilangnya tenunan. Nisbah benang meledingkan kepada benang pengisi dalam fabrik wanita juga dikenakan bayaran. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Apa itu teori Adorno? Teori Adorno adalah hubungan saling keterpengaruhan antara pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Dalam teori ini, dia ada menegaskan mengenai ketidakadilan dan egoisme yang dihasilkan oleh keadaan sosial di bawah ekonomi kapitalis. Contohnya, dalam karya Adorno bersama dengan Horkheimer yang berjudul Dialectic of Enlightenment, dalam karya tersebut ada menerangkan tentang manusia ni diorang kehilangan makna kemanusiaan demi menguasai sesuatu yang mereka inginkan. Jadi dalam teori ini dia juga ada menjelaskan tentang bagaimana kilang-kilang di luar sana menghasilkan barangan budaya untuk memanipulasi minda masyarakat masa kini dalam pelbagai cara. Selain itu, dalam teori ini ada juga menjelaskan bahawa produk-produk budaya itu adalah komoditas. Contohnya dalam industri budaya, dalam teori Adorno, merupakan pencerahan ni sebagai penipuan massa di mana komodifikasi budaya merupakan komodifikasi keringkasan manusia. Jadi Adorno dan Horkheimer ni, diorang ada menjelaskan bahawa industri budaya ni adalah untuk menghapuskan pemikiran dan kritikan autonomi yang berfungsi untuk memelihara perintah yang memerintah. Mereka berhujah bahawa industri budaya ni telah ambil alih realiti sebagai prisma di mana orang yang mengalami realiti ni sekaligus dapat membentuk dan mengkondisikan pengalaman hidup mereka sepenuhnya. Jadi kesimpulannya, Adorno dan Horkheimer ni diorang dakwa bahawa industri budaya ni meletakkan objek iklan massa sebagai manipulasi bukan sekadar untuk memenuhi kehendak dan keperluan mereka. Hai, saya Muhammad Lutfi Amir Ruben Jeffrey. Saya akan membentangkan 4.0 iaitu konsep teori Adorno. Konsep teori Adorno ini terbahagi kepada 6. Terdapat 6 iaitu yang pertama hubungan keterkaitan antara pencanggahan masyarakat. Yang kedua, komodifikasi budaya singkatnya manusia. Yang ketiga iaitu industri budaya. Industri budaya yang menerangkan pengeluaran besar-besaran komersial, replikasi dan penyebaran produk budaya pertama kali digunakan oleh Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Yang keempat pula iaitu perspektif bertentangan yang dipegang oleh Adorno ialah industri budaya juga telah menguasai dan mengkomersialkan seni rendah. Yang kelima iaitu industri budaya yang menggunakan seni sebagai pembungkusan produk telah memihak kepada sisi kewangan rasionalitas kapitalisme daripada mempromosikan kemajuan sosial. Yang terakhir iaitu yang keenam iaitu perniagaan budaya
juga prihatin dengan penggunaan teknologi yang merupakan alat pencerahan juga. Itu saja penerangan dalam konsep teori Adorno. Sekian, terima kasih. Okey, untuk setuju dan tidak setuju, Maschera tidak bersetuju tentang teori Adorno dan Horkheimer kerana menurut perspektif perniagaan seni dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kerana ia adalah sumber penting untuk ekonomi dan penguatan budaya di negara perindustrian. Melalui sektor awam dan swasta pula, industri kreatif juga memberi peranan penting dalam memajukan sektor seni budaya Malaysia untuk meningkatkan mata wang negara. Menurut Hamzani pula, dia juga bersetuju. Menurut Hamzani juga, dia juga tidak setuju tentang teori Adorno kerana suku kaum tertentu sangat menitik beratkan tentang kraf tangan seperti tenunan. Jadinya, untuk perkara ini, barangan kreatif bukanlah barangan untuk memanipulasikan manusia, tetapi memberikan manfaat kepada manusia. Aisyah juga berpendapat bahawa teori Adorno adalah cacat kerana mendakwa industri budaya adalah membuang masa dan hanya akan membuahkan hasil yang tidak bermakna kepada masyarakat, tetapi sebaliknya industri budaya merupakan keperluan kepada masyarakat. Oleh itu, ia tidak boleh dikatakan bahawa teori itu menunjukkan perkara yang tidak masuk akal. Sebaliknya, ia boleh digunakan sebagai sesuatu yang lebih berfaedah. Hai, nama saya Maschera Inja Ana Andrew. Saya akan menyatakan beberapa pengetahuan saya terhadap teori ini. Dalam pengetahuan saya, jika teori ini dikaitkan dengan tajuk pilihan kami iaitu anyaman dalam kategori kraf tangan amatlah tidak berkenan. Disebabkan mengikut teori Adorno dan Horkheimer ini, mereka menyatakan bahawa konsumsi dan aktiviti kreatif tidak berdiri sendiri dalam produksi. Jika mengikut pendekatan Adorno dan Horkheimer ini, ia akan menyesatkan apabila hal tersebut dianggap sebagai penikmat seni dan karya-karya yang kreatif hanya wujud sebagaimana mereka didefinisikan dan diciptakan oleh industri budaya. Namun, pendapat unik saya terhadap industri kreatif ini ialah mampu memberikan impak positif kepada masyarakat oleh kerana ia merupakan salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pencemahan budaya di negara-negara maju. Dalam industri kreatif ini juga mampu menyedarkan masyarakat bahawa dasar ini akan menjurus dan memaju segala kegiatan kreatif secara lebih produktif dan ekonomik melalui sinergi sektor awam dan swasta. Namun, jika tajuk pilihan kami ini iaitu anyaman, ia juga sesuai dikaitkan dengan dasar ini kerana tajuk ini termasuk dalam kategori industri kreatif iaitu industri kreatif seni budaya merupakan industri yang menghasilkan karya-karya seni yang bercirikan budaya Malaysia seperti kraf. Kesimpulannya, teori Adorno yang dapat saya simpulkan ialah industri seni di Malaysia merupakan salah satu pencerahan masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk mengembangkan industri seni di Malaysia serta ianya dapat mewujudkan satu pembangunan budaya yang maju dalam industri seni yang digabungkan antara mitologi dan realiti dunia.